Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Katsir di sini mengatakan bahwasanya pada tahun ini berlaku pelbagai peristiwa. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan bahwasanya pertamanya peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Okay, saya telah ceritakan sebelum ini pada siri yang 2 tahun lepas. Kemudian tahun lepas saya ceritakan tentang siri para sahabat. Tahun ini saya nak ceritakan tentang zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Maka saya nak bermula dengan tahun 11 Hijrah, bagaimana dimulakan oleh Al-Imam Ibn Katsir pada tahun 11 Hijrah ini. Bermulalah zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Okay. Baik, telah dikemukakan bahawa Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin, iaitu pada waktu duha. Maka orang-orang sibuk dengan urusan bai'at Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian di masjid dengan pembaitan umum di sisa hari Isnin, iaitu pada hari Selasa. Menceritakan selepas selesainya pengkebumian Rasulullah SAW yang kita sayangi, yang kita sanjungi, telah berlaku pembaiatan, bai'at kepada Sayyidina Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian sebenarnya disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, bukan sahaja kelompok yang berada dekat balai tersebut yang membai'ah Sayyidina Abu Bakar. Sebaliknya, pada keesokan harinya, pada hari Selasa, seluruh orang Madinah telah membai'ah Sayyidina Abu Bakar. Seperti mana yang dirakamkan ke dalam cerita ini, dalam kitab ini. Okay. Diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana ketika dikumpulkan semua orang di dalam masjid, Sayyidina Umar bangkit dan memperkenalkan Sayyidina Abu Bakar, menceritakan kenapa Sayyidina Abu Bakar layak, kempen untuk Sayyidina Abu Bakar, menceritakan ketokohan beliau, Nabi memilih beliau sebagai imam dan sebagainya. Maka seluruh penduduk Madinah tanpa ada bantahan memberi bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Itu poin dia. Baik, tapi ini semua orang telah maklum. Saya nak pergi lebih pada itu lagi. Saya nak pergi tragedi peristiwa yang berlaku sepanjang zaman ini. Baik, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ketika zaman ini berhadapan dengan beberapa kelompok orang. Ini cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ingat, pemerintahan dia bermula pada tahun 11 Hijrah. Antara cabaran yang ditempuh oleh Sayyidina Abu Bakar adalah beliau terpaksa berhadapan dengan golongan yang murtad. Satu. Yang keduanya golongan yang enggan membayar zakat. Kita kena dapat lihat nanti throughout the story nanti bagaimana munculnya beberapa kelompok-kelompok sesat dan murtad yang keluar daripada ajaran Islam. Satu. Yang kedua, muncul golongan gerakan nabi-nabi palsu. Yang kedua. Dan yang ketiga, muncul golongan gerakan yang enggan membayar zakat. Sebaliknya, mereka hanya menunaikan solat, tetapi bagi mereka zakat bukan, kerana zakat itu hanya untuk diserahkan kepada tangan Nabi, bukan tangan Sayyidina Abu Bakar. Sudah ada golongan itu. Maka kita dapat lihat bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Baik, saya nak teruskan penceritaan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menghantar beberapa orang tentera untuk berhadapan dengan golongan yang enggan membayar zakat ni, untuk menggempur mereka, yang pada awalnya dipersoalkan oleh Sayyidina Umar, tetapi telah ditegaskan oleh Sayyidina Abu Bakar kerana tidak boleh golongan itu. Kata Sayyidina Umar, siapa nak kena pergi gempur mereka ni masih lagi semayang, cuma tak mau bayar zakat saja. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, tak boleh bagi chance kepada orang yang memisahkan antara zakat dan juga solat, kerana zakat juga kefarduan dan zakat juga rukun Islam. Kalau mereka mengingkarinya, maka mereka mengingkari Islam. Maka mereka ini digempur sampai mereka insaf, ataupun mereka akan ditentang habis-habisan. Baik. Tapi yang saya nak menarik perhatian tuan-tuan di sini adalah bagaimana Sayyidina Abu Bakar meneruskan beberapa ekspedisi yang telah dilakukan oleh para sahabat. Saya nak pergi terus kepada bumi Yaman. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar menghantar tentera ke bumi Yaman. Saya baca dalam 3-4 buku dan kitab sebelum ini menceritakan ekspedisi itu telah ada. Maka saya terhenti sebentar ketika zaman Rasulullah SAW sedang sakit dan baginda wafat. Maka diteruskan oleh ekspedisi itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Ekspedisi untuk ke negeri Yaman, untuk menggempur orang Yaman. Apa yang berlaku di Yaman sebenarnya ketika ini? Maka kita akan bincangkan. Di sini diceritakan bagaimana ketika itu telah berlaku beberapa peristiwa yang menyedihkan di sekitar kawasan Madinah, seperti di Yaman dan sebagainya. Kerana apa? Kerana telah ada orang keluar Islam dan menuruti nabi-nabi palsu. Ini yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ni. Tapi kita nak pergi kepada cerita tentang Al-Aswad Al-Ansi. Ingat nama ni, Al-Aswad Al-Ansi, seorang pendusta yang mengaku dia Nabi.
Ini bukan Musailamah Al-Kadzab, itu cerita lain. Ini cerita Al-Aswad Al-Ansi yang berada di Yaman. Maka ini antara satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar masa itu, kerana pengaruh Al-Aswad Al-Ansi ini begitu besar sehingga menyebabkan orang Yaman ketika itu, tuan-tuan bayangkan, orang Yaman ketika itu begitu takut dengan Al-Aswad Al-Ansi, dengan kezaliman beliau dan sebagainya, hingga menyebabkan mereka itu terpaksa bertaqiyah, terpaksa mengaku ikut dia, padahal dalam hati mereka Islam. Dan benda itu diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar menghantar tentera yang diketuai oleh Usamah bin Zaid untuk menggempur mereka. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan sebenarnya penggempuran terhadap Al-Aswad Al-Ansi itu telah dimulai oleh Rasulullah SAW sendiri. Ada hadis yang lain, tapi kita nak ceritakan kronologi cerita dia. Baik, siapakah Al-Aswad Al-Ansi ini? Okey. Siapakah dia nama Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku menjadi nabi palsu, mengaku menjadi nabi ini? Sebelum kita nak pergi cerita yang tu lebih detail, kita nak cerita bagaimana sejarahnya di Yaman, sejarah Islamnya di Yaman. Baik, diceritakan oleh Imam Ibn Katsir di sini. Dulu Yaman dikuasai Abraha dengan Arya untuk serang Yaman, dan akhirnya Yaman duduk bawah mereka. Kemudian Abraha pun jadi gubernur yang besar, akhirnya menjadi raja, dan dialah yang tak puas hati bila Mekah begitu ramai orang, Kaabah begitu ramai orang, maka dia memilih untuk menyerang Kaabah. Itu kita telah tahu dalam sejarah Islam. Maka Abraha adalah salah seorang jeneral daripada panglima Raja Habsyah yang akhirnya dia jadi gubernur besar dan raja. Okey. Tapi cerita di sini adalah bagaimana diceritakan suatu pendapat menyebutkan bahawa kerajaan Yaman berlanjut di tangan orang-orang Habsyah. Yalah, kerajaan Yaman lanjut di bawah tangan orang Habsyah setelah Raja Habsyah berjaya menawan ataupun menjajah Yaman. Maka Yaman duduk di bawah pemerintahan Raja Habsyah selama 70 tahun. Kemudian muncullah pemberontakan Saif bin Zu Yazan Al-Himyari. Dia pergi ke Qishar, dia pergi berjumpa Raja Rom untuk meminta bantuan. Okey, namun Raja Rom menolaknya kerana kesamaan agama dengan penguasa Yaman, iaitu Nasrani. Raja Rom tak mau serang saudara seagama dengan dia. Okay. Dia pun berangkat ke Kisra, berjumpa dengan Raja Parsi, lalu meminta bantuan Raja Parsi. Kemudian terjadi kesepakatan bahawa Raja Kisra akan mengirimkan bersamanya sekelompok orang yang dipenjara, yang dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Al-Wahris. Bermaksud ketika itu adalah golongan tempatan di Yaman yang tak puas hati dengan pemerintahan Raja Habsyah, maka dia minta bantuan Raja Rom tak mau tolong. Kemudian dia minta bantuan Raja Parsi nak tolong, berlaku kesepakatan untuk melakukan lawan dengan golongan Raja Habsyah ini. Baik. Pasukan ini pun berhasil mengalahkan Raja Yaman dari Habsyah dan menebus pertahanan Masruq bin Abraha serta membunuhnya. Mereka lalu memasuki Sana'a sampai sekarang masih ada. Okey. Dan Saif bin Zu Yazan pun menyatakan bahawa kerajaan mengikuti tradisi nenek moyangnya. Datanglah orang-orang Arab dari seluruh pelosok memberi ucapan selamat. Okey. Memberi ucapan selamat kepadanya. Baik. Itu sejarah Yaman lah. Okey. Maka kondisi begitu kekal. Yaman di bawah pengaruh Kisra. Saya ulang balik. Yaman di bawah pengaruh Kisra kekal kondisi begitu, keadaan begitu kekal sehinggalah datangnya Rasulullah SAW, sehingga terutusnya Rasulullah SAW. Baik, ketika itu baginda tinggal di Mekah selama waktu yang telah disebutkan. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan pun tahu. Lalu baginda SAW mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja. Tuan-tuan pun tahu cerita ni. Nabi hantar surat kepada raja-raja Rom, Raja Parsi dan sebagainya. Baik, cerita dia bagaimana? Kita nak fokus kepada Yaman ni. Yaman di bawah kerajaan Parsi. Baik. Maka baginda menghantar surat-surat kepada seluruh raja di pelosok muka bumi untuk mengajak mereka kepada penyembahan semata-mata kerana Allah. Maka salah satu surat yang dihantar oleh Nabi kepada Raja Parsi, surat itu ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir di sini, kandungan dia begini. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimil furs. Salamun ala manittaba'al huda amma ba' fa aslim taslam. Yang bermaksud dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra pembesar Parsi, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada yang mengikuti petunjuk. Amma ba', masuklah Islam, nescaya engkau selamat. Itu ringkas surat Nabi kepada Raja Kisra. Nabi beritahu, wahai Kisra, masuk Islam, engkau selamat. Maka ketika mana surat itu sampai kepada Raja Parsi, masa ni Nabi ada. Ingat ini saya flashback cerita ni, Okey. Bagaimana Yaman tu sebenarnya macam mana.
Maka Raja Kisra bila dia baca bila surat tu sampai kat dia, dia tanya kepada pembesar dia, apa ni? Maka pembesar dia beritahu, surat ini datang daripada seorang lelaki daripada Jaziratul Arab yang mengaku dirinya Nabi. Maka Kisra buka surat itu. Okay. Setelah dia membuka surat tersebut, dia mendapati dimulai dengan nama Nabi. Kan min Muhammad Rasulullah ila Kisra. Ila Kisra Azmin Farsi kan, daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Parsi. Maka Kisra marah, dia kata macam mana nama dia dulu baru nama aku. Pelik. Kenapa nama dia dulu baru nama aku tak suka. Maka dia sangat marah, lalu dia mengambil surat itu dan dia koyak. Cerita ni popular. Raja Kisra koyak surat Nabi. Okey. Baik. Sebelum membacanya sampai habis, kemudian bekas koyakan surat itu, ada disebutkan dia bukan koyak, dia ponyok. Tak apalah, tapi dia merosakkan surat itu. Tapi bekas surat itu, apa dia buat? Raja Kisra ni, tuan-tuan tengok cerita hidayah ni. Raja Kisra ni mengirimkan surat tersebut kepada pegawai dia di Yaman yang bernama Bazan. Ni cerita nak mula ni. Nabi hantar surat kepada raja-raja besar di bumi. Maka ramai yang bakat terima. Tuan-tuan pun tahu cerita Raja Heraklius dan sebagainya. Tapi ini cerita Raja Kisra, Raja Parsi ni. Bila surat tu sampai dekat dia, daripada Nabi SAW, daripada orang Arab, Jaziratul Arab, maka dia tak setuju, dia koyak. Tapi bekas surat tu dia bagi dekat gubernur di Yaman. Ingat tak saya cerita tadi? Yaman di bawah pengaruh Kisra. Okay? Parsi Kisra kan? Baik. Maka dia bagi surat tu dekat gubernur di Yaman, suruh siasat, hampir siasat siapa dia Muhammad ni. Dia berani bunuh nama dia depan nama aku no. Dia bunuh nama dia dulu bunuh nama aku. Macam itulah marah. Kan? Maka siapa pegawai dia masa ni? Nama pegawai dia nama Bazan, Al-Bazan. Okey. Maka kata Kisra, setelah surat ini sampai kepada kamu, Kisra tulis satu surat asing letterhead beritahu India. Ada satu surat orang mengaku jadi Nabi duduk di Jazirah Arab. Hampir cek siapa? Sebab hang duduk di Yaman dekat kan. Hampir cek bila surat ni sampai, hampir semak siapa dia Muhammad ni, hantar dua orang pegawai, habis siapa dia ni berani sangat hantar surat kat aku. Macam tu lah. Maka Bazan pun dia hantarlah surat. Dia hantarlah dua orang pegawai. Dia hantar dua orang pegawai. Katanya, pergilah kalian berdua kepada lelaki ini, lalu lihatlah secara sama perihalnya. Jika dia berdusta, maka tangkap dia. Okey. Dan kita akan bawakan dia kepada Raja Kisra. Tetapi jika tidak demikian, maka kembalilah kalian berdua kepadaku dan kabarkan kepadaku tentangnya. Oh, ini Bazan ni hebat. Bazan ni orang Yaman, dia kata kat dua orang pegawai dia, hampir di Hijaz, hampir cek orang yang nama Muhammad ni, yang mengaku jadi Nabi ni. Perhati jangan buat apa, perhati je special branch. Kalau nampak dia ni menipu, tangkap. Tengah malam tangkap, bawa mai kat sini, kita hantar pergi jumpa Raja Kisra. Raja Parsi. Tapi kalau dia tak tipu, sikap dia baik, jangan buat apa kat dia. Buat balik main laporan tu dekat aku dan kita akan bincang nak buat apa seterusnya. Ni hebat Bazan ni. Okey. Ini mana cahaya hidayah tu nak masuk dekat dia dah. Baik. Maka ketika utusan itu lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka utusan tu pun pergi kat Rasulullah. Masa ni Nabi dia mana? Nabi di Madinah. Okey. Maka kedua utusan itu dia mendapati Nabi baik. Ya, Nabi memang baik. Nabi satu akhlak yang cukup mulia, tak ada orang boleh tandingi Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tengok Nabi ni baik, luhur, sikap sangat baik dan bertoleransi kepada semua. Banyak benda-benda yang menakjubkan dia dapat tengok daripada Nabi kan. Maka dia pun duk perhati Nabi. Dalam Bidayah wa Nihayah sebut sebulan perhati Nabi. Sampai satu masa Nabi panggil dia. Dua orang pemerhati Nabi panggil, Nabi perasaan. Nabi panggil. Maka satu kalimat daripada Nabi kepada mereka dua orang ni menyebabkan satu miracle lah berlaku. Okey. Alhamdulillah. Apa dia? Nabi bagi tahu dekat mereka, Nabi kata, irji'a ila sahibakuma. Baliklah Nabi kata. Nabi bagi tahu kat dua orang special brand ni. Special brand daripada kiriman Bazan, satu penguasa Raja Parsi ni, bagi tahu kat dua orang ni. Nabi kata, irji' balik. Ataupun irji'a li musanna, dua orang. Irji'a, baliklah kamu berdua. Ila sahibakuma, kepada dua orang, kepada tuan kamu berdua. Fa akhbirahu, dan kabarkan kepadanya, Rabba qad qatala lailata rabbahu. Nabi kata kepada dua orang ni, special brand ni, apa dua orang ambil balik kepada tuan hangpa balik. Siapa tuan hangpa? Bazan tadi tu. Bagi tahu dekat tuan hangpa, semalam Tuhan aku Allah telah membunuh raja hangpa, Raja Kisra tadi tu di Parsi tu. Bagi tahu.
balik beritahu kat bos Bazan beritahu kata semalam Allah Taala telah bunuh ataupun mematikan mematikan Raja Kisra yang cakap besar tu. Baik. Maka depa pun terkejut dengan Nabi kata macam tu, depa pun catat depa balik. Sampai di Yaman, tak jauh mana-mana kan nak compare dengan Parsi kan. Sampai di Yaman depa jumpa dengan Bazan, depa beritahu, wahai Bazan ni gubernur menteri besar Muhammad ni beritahu sekian. Dia kata Raja Kisra mati. Mati semalam tu bermaksud hari itulah semasa hari Nabi beritahu tu. Maka Bazan ini bijak, dia beritahu kat pembesar dia kumpul semua pembesar dia kata apa, lo ni hari apa yang Muhammad beritahu macam tu. Dia babak sekian hari sekian tarikh. Baik, dia kata bila? Semalam. Okey, semalam kita catat. Okey, bermaksud Kisra mati malam ni. Baik, serta tak tahu lagi ni pasal utusan nak sampai lambat. Dulu bukan ada bulletin utama kan, bukan ada awal ni 7.45, maka lambat cerita tu. Maka Bazan kata kalau benar cerita ni kita tunggu tengok. Nanti cerita tu sampai kita tengok tally dengan kalender kita beli. Tally dah cerita Muhammad tu. Sampailah utusan itu kepada Bazan. Okey. Sampailah utusan itu kepada Bazan, dan bila dia tengok utusan itu menceritakan bahawasanya Raja Kisra telah mati. Dan kerajaan itu telah dipimpin oleh anaknya yang bernama Yazdazid. Okay. Dia mengirimkan surat kepada Bazan dengan isinya, ambilkan untukku baiat dari orang-orang yang berada di pihakmu. Okay. Maksudnya anak dia telah bagi surat dekat Bazan beritahu ayahku telah mati. Dia berkira balik tarikh tu benar sabda Nabi SAW, tarikh on that particular date, tarikh yang tepat yang Nabi beritahu itu, tarikh itulah Kisra telah mati. Okay. Maka menyebabkan ketika itu Bazan rasa sangat takjub dengan Rasulullah SAW. Wah, hebatlah kalau macam ni kan. Maka Islam pun telah menusuk masuk ke dalam hati Bazan dan para pengikutnya dari kalangan para orang Parsi yang berada di Yaman. Bazan ni keturunan Parsi tapi jadi gubernur di Yaman. Lalu dia pun mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Lalu Nabi pun menghantarlah wakil-wakil para sahabat untuk pergi di Yaman untuk mengajar. Salah seorang siapa? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diutuskan ke Yaman pada tahun-tahun akhir Nabi dah. Tuan-tuan, cerita ni berlaku bila? Berlaku pada tahun-tahun akhir dah. Tahun-tahun akhir Nabi dah. Ujung-ujung dah. Sebab tu saya cerita dalam kuliah saya dulu, Muaz dia berat hati nak tinggalkan Nabi, nak pergi Yaman sebab dia rasa something dah. Okay, ini tahun-tahun akhir. Maka Nabi mengutuskan Muaz dan beberapa sahabat untuk pergi di Yaman sebelumnya, dan Muaz seterusnya untuk mengajar Islam di Yaman. Okay. Muaz diutuskan sebagai tenaga pengajar di Yaman dan Hadramaut. Kalau hari ini Hadramaut itu dalam Yaman lah. Baik. Dan disebutkan oleh Saif bin Umar, yang dirakamkan dalam Tarikh Tabari oleh Imam Tabari, semua peristiwa tadi ini berlaku pada tahun ke-10 Hijrah. Hujung-hujung dah. Okey, hujung-hujung dah masa kehidupan Rasulullah SAW. Baik. Maka tuan-tuan, maka Islam tersebar di Yaman. Di bawah tangan Muaz bin Jabal dengan 2-3 orang sahabat yang lain dalam daerah Yaman. Tapi harus diingat, berlaku satu peristiwa besar kesedihan kepada umat Islam, iaitu apa? Iaitu Nabi telah wafat. Dan Nabi telah wafat, berlaku sedikit kekacauan, bukan kekacauan. Orang-orang di Yaman itu yang merasa selama ini terancam dengan Islam, yang menyembunyikan kekufuran mereka dan sebagainya, mula bangkit berontak. Mula mengambil kesempatan di atas kesedihan para sahabat di Yaman untuk bangkit lawan. Masa inilah kita nak bangkit lawan. Sebab Muhammad dah tak ada dah. Para sahabatnya telah lemah. Masa ni kita nak lawan. Masa-masa itulah bangkit seorang pegawai ataupun seorang lelaki bernama Al-Aswad Al-Ansi. Bangkitlah dia masa ni. Dia bangkit masa bila? Kebetulan zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab selepas Nabi wafat. Sebab tu saya kata tadi, Sayyidina Abu Bakar meneruskan misi ke Yaman. Iaitu misi apa? Misi nak pi bunuh buang Aswad ini yang melakukan kekejaman, kerosakan besar di Yaman, memberontak. Apa yang dia buat dan apa yang Sayyidina Abu Bakar buat, satu kisah yang cukup besar yang akan kita bicarakan esok insya-Allah 2 Ramadan.